الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk diberikan peluang untuk kita kembali hidup daripada tidur kita yang sementara itu. Dan kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan Allah berikan kita peluang untuk pagi ini dapat kembali menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, seorang ulama hadis berlahir pada kurun salaf, di awal kurun, iaitu pada tahun 209, dan meninggal pada tahun 279 Hijrah. Dalam usianya sekitar 70 tahun, dengan mewariskan beberapa kitab yang sangat besar sekali manfaat sesudah kitab Sunan At-Tirmizi yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu kitab yang sangat besar faedahnya yang menjelaskan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, yang sedang kita pelajari dan ambil manfaatnya sehingga ke saat ini. Dan Alhamdulillah, pagi ini kita akan memasuki bab yang ke-55 daripada 56 bab yang menjelaskan tentang Nabi SAW, iaitu babu maja'a fi mirathi Rasulullah SAW, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang peninggalan ataupun warisan Rasulullah SAW. Warisan ini adalah asal bahasa Arab yang telah jadi bahasa Melayu. Waratha, waris. Apa sajakah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW sesudah kewafatan Nabi SAW? Sebagaimana kita, apabila kedua ibu bapa kita meninggal, maka kebiasaannya rata-ratanya akan meninggalkan warisan yang ditinggalkan untuk ahli keluarganya. Sama ada dari jurusan warisan yang paling asas yang ditinggalkan adalah rumahnya, ataupun tanah yang dimilikinya, atau wang ringgitnya, atau apa saja yang ada padanya seperti simpanan dan sebagainya. Begitulah juga dengan perkara-perkara lain. Bahkan ada di antara manusia, di antara kita, yang meninggalkan banyak sekali warisan hartanya, untuk kemudiannya difaraidkan kepada ahli keluarganya. Dan Islam datang dengan salah satu kaedah yang sangat agung, iaitu yang menjelaskan tentang keadilan di dalam pembahagian harta pusaka.
Ya, dan sebelum seseorang itu meninggal, ada juga jurusan bagaimana harta itu diberikan. Sama ada menerusi hibah atau menerusi wasiat. Baik, ini dipelajari di dalam bab yang berkaitan dengan faraid, ya, yang dibahaskan oleh para ulama dalam ilmu fiqh. Baik, bagaimana pula dengan Nabi SAW? Adakah sama seperti kita? Ketika Nabi SAW wafat, maka ada harta yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada anaknya, ya, dan keturunannya. Maka bab ini akan menjelaskan perkara tersebut. Dan mudah-mudahan daripada bab ini, iaitu tentang harta peninggalan Rasulullah SAW, ya, dapatlah kita gambaran bagaimana, ya, tentang keluarga Nabi SAW dan apa bezanya di antara keluarga Nabi SAW dengan kita yang berkaitan dengan harta warisan, atau istilah kita dipanggil harta pusaka. Jadi bab ini adalah merupakan bab yang menjelaskan, yaitu peristiwa sesudah kewafatan Nabi SAW. Baik, Syakir baca hadis yang pertama. Baik, di dalam bab ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah memaparkan 7 hadis yang berkaitan dengan tajuk. Baik, kita lihat hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-399 dalam urutan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi mirath Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. Baik, hadis yang pertama daripada Amru bin Al-Harith radhiyallahu anhu, yaitu saudara kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, yaitu salah seorang isteri Nabi SAW. Yaitu daripada Juwairiyah radhiyallahu anha adalah daripada suku kaum Bani Yahudi, yaitu Bani Mustalik, ya. Dan Nabi SAW memiliki 2 orang isteri daripada orang-orang Yahudi, ya. Dan beliau menceritakan Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta, melainkan senjatanya, bahan atau biran, dan sebidang tanah yang telah baginda jadikannya sebagai sedekah. Yakni semasa hayat Nabi SAW, lagi Nabi SAW telah istiharkan itu sebagai sedekah. Jadi daripada hadis ini, ya, kesimpulan daripada hadis ini, kita boleh buat satu kenyataan bahawa Nabi SAW ketika wafat tak banyak harta yang ditinggalkan. Ya, boleh dibilang dengan jari, ya, sedikit sekali, iaitu barang-barang tinggalan oleh Nabi SAW. Dan apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu semua telah diistiharkan menjadi sedekah. Maknanya tidak ada diwariskan kepada, ya, ahli keluarganya. Ya, siapa ahli keluarga Nabi SAW? Iaitu anaknya Fatimah radhiyallahu anha dan seluruh isteri-isterinya radhiyallahu anhum, ummul mukminin, yang berjumlah 9 orang. Jadi 9 campur 1, 10. Ya, semuanya tidak mendapat warisan, termasuk 2 orang cucunya, ya, iaitu Hasan dan Husin. Ya, kalau ikut hukum pewarisan, mula-mula dilihat ada halangan tak? Halangannya siapa? Yang paling dekat lelaki. Sekarang yang ada pada Nabi SAW itu, ya, anak perempuan, isteri-isteri, tidak ada lelaki. Yang adanya adalah cucu. Ini belajar dalam ilmu faraid. Jadi kesemua mereka itu tidak mendapat warisan, ya, daripada harta peninggalan Nabi SAW. Kerana Nabi SAW meninggalkan harta itu, semua harta itu, ya, telah disedekahkan menjadi sedekah bagi umatnya. Baik, jadi di sini disebut beberapa harta peninggalan Nabi SAW, iaitu senjata. Senjatanya biasa apa? Pedang, betul kan? Baral dan sebidang tanah. Tapi semuanya itu telah diistiharkan sebagai sedekah. Nabi sedekahkan harta peninggalannya. Jadi, ya, kesimpulan juga daripada sini, ya, Nabi SAW tidak mempersiapkan dirinya sewaktu hayatnya untuk mengumpul harta, ya, untuk ditinggalkan kepada ahli keluarganya. Inilah bezanya di antara para anbiya, ya, khusus Nabi SAW, ya, dengan kita. Berbeza dengan kita, sewaktu hidup,
dia risau dan sibuk untuk mengumpul sebanyak-banyak harta, supaya nanti bila kita meninggal, maka anak-anak yang ditinggalkan itu maka tak tidak menghadapi kesulitan hidup, kerana ada yang akan mereka warisi daripada ayah atau ibu mereka. Dan itu tidak salah, kerana itu juga ada perintah saranan daripada Nabi SAW. Cumanya permasalahannya adalah yang Nabi SAW melarang sikap melampaui batas dalam mengumpul harta, sehingga menimbulkan penyakit tamak. Tamak akibatnya mereka tidak memberikan perhatian terhadap apa yang wajib mereka persiapkan untuk negeri akhirat, yakni mereka dilalaikan dengan urusan dunia. Jadi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini, dia senjatanya baral, iaitu disebut dalam penjelasan yang lain, iaitu baralnya yang berwarna putih. Ia hadiah daripada Raja Maukawqis Mesir kepada Nabi SAW. Dan sebidang tanah, tanah yang dikenali sebagai tanah Fadak, yang Nabi SAW dan 1/3 Wadi Al-Qura, iaitu saham dari Humus Khaybar. Dan begitulah yang lain-lain, tapi semuanya itu telah disedekahkan oleh Nabi SAW. Baik, terus. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث بي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. Baik, ini adalah hadis yang kedua dari bab ini, iaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahawa Fatimah radhiyallahu anha datang berjumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu berkata, siapakah yang akan mewarisi kamu? Jadi kalau sudah kamu meninggal, Abu Bakar, siapa yang tanya Fatimah radhiyallahu anha kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, keluargaku dan anakku. Lalu Fatimah berkata, oleh yang demikian, kenapa aku tidak mewarisi harta bapaku? Jadi Fatimah radhiyallahu anha datang bertemu Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah Islam yang pertama. Jadi Fatimah radhiyallahu anha datang untuk menuntut harta warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, kerana Nabi SAW adalah bapanya. Fatimah radhiyallahu anha membuat analogi, kalau Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, siapa yang akan mewarisi hartanya? Tentulah anak-anaknya, betul kan? Anak dan isterinya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab. Lalu Fatimah berkata, oleh demikian, kenapa aku tidak mewarisi harta ayahku? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi tidak diwarisi. Itu. La nurathu walakinni a'ulu man kana Rasulullah SAW ya'ulu. Kami para nabi tidak diwarisi, akan tetapi aku akan menyara orang yang pernah disara oleh Rasulullah SAW dan menafkahi orang yang pernah dinafkahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini ada beberapa faedah penting. Yang pertamanya adalah tentang Fatimah radhiyallahu anha datang bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menuntut warisan, kerana pada anggapan Fatimah radhiyallahu anha, seperti kebiasaan yang berlaku di setiap keluarga yang kematian ayahnya atau ibunya, maka mereka ada harta yang ditinggalkan untuk diwarisi oleh ahli keluarganya. Lalu Fatimah radhiyallahu anha datang bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menuntut haknya, iaitu dalam riwayat lain disebut menuntut haknya tanah tadi, tanah Fadak itu. Lalu apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan harta untuk diwarisi. Harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu tidak diwarisi kepada ahli keluarganya.
Jadi di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangkan dalil, yaitu tentang sabda Nabi SAW. Jadi barangkali Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah mendengar hadis ini. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anha menjelaskan kepadanya. Jadi kemudian Abu Bakar radhiyallahu an tidak berhenti di situ saja. Yaitu akan tetapi aku akan menyara orang yang pernah disara oleh Rasulullah SAW dan menafkahi orang yang pernah dinafkahi oleh baginda SAW. Maknanya tugas untuk menyara keluarga Nabi SAW, termasuk Fatimah radhiyallahu anha dan isteri-isteri Nabi SAW, semuanya adalah di bawah tanggungjawab negara. Negara lah yang akan menyara mereka, memenuhi keperluan mereka. Dan memang itu sepatutnya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak mewarisi apa-apa untuk ahli keluarganya. Jadi ini menunjukkan betapa keadilan Islam dan perhatian serta tanggungjawab yang telah ditunaikan secara penuh amanah oleh para pengganti Rasulullah SAW terhadap Ahlul Bait Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika itu sebagai khalifah, beliau lah yang memikul tanggungjawab itu. Setelah dia menjadi galang ganti terhadap Rasulullah SAW, dan dia menyebutkan kewajipannya adalah untuk menyara siapa yang telah disara oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak akan menghadapi masalah dan kesulitan dalam urusan keperluan dunia, kerana semuanya disara oleh negara yang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. Jadi di sini tidak ada istilah ketidakadilan. Kerana apa? Kerana bukan hanya kalau dari sudut memiliki hak untuk mendapat warisan, bukan hanya Fatimah radhiyallahu anha saja yang akan menuntut. Bahkan seluruh isteri-isteri Nabi SAW yang berjumlah 9 orang itu juga pasti akan menuntut hak mereka. Betul kan? Kerana mereka juga memiliki hak kalau dalam istilah warisan ataupun dari sudut harta yang difaraidkan itu. Jadi setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebut begini, maka Fatimah radhiyallahu anha tidak berkata apa-apa. Maknanya beliau radhiyallahu anha akur. Kerana itu adalah ketetapan yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Sebab telah disebutkan tadi menerusi ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu kami para nabi tidak diwarisi, dengan mendatangkan yaitu perkataan Nabi SAW untuk memuaskan terhadap permintaan Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Jadi dari sini juga ada faedah yang sangat penting, yaitu dari sudut perbandingan di antara Nabi SAW sebagai seorang Rasul, seorang pemimpin yang menguasai suatu pemerintahan bumi Mekah dan bumi Madinah, yang kaya dengan hasilnya, dengan ladang kurma, perniagaannya dan sebagainya. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan posisinya sebagai seorang pemimpin atau pemerintah untuk mengaut, menimbun harta. Padahal boleh saja Nabi SAW melakukan hal demikian. Kerana Nabi SAW bukan hanya seorang pemerintah, dia seorang Rasul. Tetapi ini contoh teladan yang sangat tinggi, bahawa seorang pemimpin, dia tidak sekali-kali menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan kurniaan Allah kepadanya untuk menimbun harta. Berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang datang setelah itu, khususnya pemimpin di zaman sekarang. Mereka seorang pemimpin Islam, tapi lihat kekayaan mereka mengalahkan kekayaan rakyat. Kekayaan mereka itu tak terhitung banyaknya dalam pelbagai bentuk. Barangkali simpanan mereka itu dalam wang ringgit berjuta-juta, bahkan ratusan juta. Itu belum lagi dalam bentuk aset hartanah yang banyak sekali. Belum lagi dalam kenderaan-kenderaan, bukan kenderaan biasa, kenderaan-kenderaan mewah. Banyak sekali di garaj tempat simpanan kenderaan mereka. Bukan itu saja, bahkan saham-saham mereka di dalam negara, di luar negara. Perniagaan-perniagaan mereka atas nama proksi dan sebagainya. Terlalu kaya. Padahal sebelum mereka menjadi pemimpin, mereka adalah orang biasa sahaja. Dari mana harta kekayaan itu mereka raih? Maka jika mereka salah di dalam menggunakan kesempatan,
ya, dengan cara yang salah mereka menimbun harta, maka sungguh mereka berada, ya, di jurang yang sangat berbahaya. Ya, nanti di negeri akhirat Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban pada mereka. Dan betapa yang beruntungnya anak keturunan mereka bila mereka meninggal, banyaknya sekali harta yang diwariskan pada ahli keluarga mereka. Ya, tidak salah jika apa yang mereka raih itu semuanya menerusi jalan yang dibenarkan syariat. Tapi yang berlakunya banyak mereka mendapatnya dengan cara yang salah. Itu apa? Dengan menggunakan kedudukan mereka itu. Ya, jadi wahai para pemimpin, ya, ukurlah, sukatlah diri kamu itu dengan, ya, kepimpinan pribadi yang agung Nabi SAW. Ya, sebaik-baik contoh teladan adalah Nabi SAW. Ya, jadilah pemimpin yang zuhud, jadilah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, jadilah pemimpin yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, seperti bagaimana Nabi SAW dan, ya, para khulafa ar-rasyidin yang datang sesudahnya. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang datang setelahnya yang berjalan di atas jalannya Nabi SAW. Jadi, ya, Nabi SAW tidak meninggalkan apa-apa. Ya, sebab itu dikatakan inna mu'asyiril anbiya'i la nuwarithu ma tarakna, ya, sadaqah. Jadi ini semaksud dengan hadis tadi, yaitu, ya, para anbiya itu mereka tidak mewariskan, ya, kepada ahli keluarga itu melainkan apa yang dinamakan sedekah. Ya, mereka meninggalkan sedekah harta benda mereka itu. Baik. Ya, hadis yang seterusnya. Qala حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير الأنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. Baik, hadis yang ketiga diriwayatkan daripada Abi Al-Bakhtari yang menceritakan, ya, Al-Abbas radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an datang bertemu Umar radhiyallahu an. Ya, ini bapa saudara dan anak saudara. Al-Abbas bapa saudara, Ali radhiyallahu an adalah anak saudara. Al-Abbas ada adik-beradik, ayah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an itu Abu Talib. Ya, adik-beradik juga kepada ayah Nabi SAW iaitu Abdullah. Satu hari datang bertemu dengan Umar radhiyallahu an dengan saling bertikai. Maknanya ada perselisihan dan pertikaian di kalangan mereka berdua itu. Ketika mana? Ketika Umar radhiyallahu an menjadi khalifah. Dan biasa bila berlaku sebarang pertikaian, ya, mereka langsung bertemu dengan khalifah. Ya, di zaman itu. Apatah lagi khalifah itu adalah, ya, teman sejawat, rakan. Ya, waktu mereka berada bersama dengan Rasulullah SAW. Setiap seorang daripada mereka berkata pada seorang lagi, yakni, ya, pertikaian iaitu di antara Al-Abbas dengan Ali, ya, radhiyallahu anhuma. Engkau berkata begitu, engkau begitu, engkau begitu. Lalu Umar radhiyallahu an berkata kepada Talhah radhiyallahu an, Az-Zubair radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dan Sa'ad radhiyallahu an. Pada majlis itu ada 4 orang sahabat Nabi SAW yang lain, iaitu Talhah, Az-Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad. Ini semuanya adalah sahabat Nabi SAW yang telah diberi khabar gembira, ya, Al-Mubasyarah, iaitu, ya, 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Ya. Aku ingin bertanya kepada kamu dengan bersaksikan Allah. Yakni mereka itu dijadikan sebagai saksi, 4 sahabat Nabi SAW ini dalam menangani untuk menyelesaikan isu yang berlaku di antara Al-Abbas dan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kata Umar radhiyallahu an, aku ingin bertanya pada kamu, ya, 4 para sahabat tadi itu, dengan bersaksikan Allah. Tidakkah kamu semua pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap harta seorang Nabi ialah sedekah, kecuali makanan yang diberi Allah untuknya. Sesungguhnya kami, yakni para Nabi, tidak diwarisi. Ya, bagi hadis ini terdapat kisahnya. Jadi kisahnya panjang. Ya, disebut di dalam Sahih Bukhari. Ya, hadisnya panjang menjelaskan tentang, ya, kisah pertikaian di antara
Al-Abbas dan Ali radhiyallahu an ini ada berkenaan dengan pengurusan tanah dan hasil daripadanya. Boleh dirujuk kepada iaitu Sahih Bukhari hadis 4033. Kalau ada kesempatan nanti kita akan baca kerana dia hadis yang panjang. Baik, jadi kesimpulan daripada hadis ini sama seperti hadis tadi, iaitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa warisan untuk ahli keluarganya. Ya, baik, teruskan. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Baik. Hadis yang ke-402 iaitu diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nabi SAW bersabda, kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Baik. Ya, sama saja maknanya. Teruskan. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثني دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan daripada Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, janganlah ahli-ahli warisku membahagikan. Dia membahagikan apa ni? Harta-harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebut dalam hadis pertama tadi, ya, biral, baral, ya, pedang, ya, dan hamba. Ya. Sama ada, ya, sama ada berupa dinar atau dirham. Semua yang aku tinggalkan setelah ditolak nafkah isteri-isteriku dan belanja petugas atau amilku ialah sedekah. Ditolak untuk keperluan ahli keluarga Nabi SAW itu, apa yang Nabi SAW tinggal itu adalah sedekah. Baik, teruskan. Sama saja maksud hadis ini. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن عوس بن الحدثان قال رضي الله عنه قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. Baik, diriwayatkan daripada Malik bin Aus bin Al-Hadathan yang menceritakan, aku masuk bertemu Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu masuk pula kepadanya Abdul Rahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad. Ya, kemudian datang Ali dan Al-Abbas bertelagah, maknanya bertikai. Ya, lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka semua yang hadir, aku ingin bertanya kamu dengan bersaksikan Tuhan yang dengan restunya berdiri langit dan bumi, bukankah kamu semua mengetahui bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ya, yakni kami para nabi tidak diwarisi, ya, maknanya tidak meninggalkan warisan kepada ahli keluarganya. Semua yang kami tinggalkan ialah sedekah. Mereka berkata, ya, kami tahu. Hadis ini mempunyai kisah yang panjang. Jadi hadis ini sama dengan hadis tadi, ya, hadis yang sebelumnya, iaitu hadis yang ke-402. Sama makna. Adapun perincian tentang kedua-dua hadis ini, ya, sebagaimana yang telah kita sebut, rujuk pada hadis yang dijelaskan dalam Sahih Muslim yang agak panjang. InsyaAllah kesempatan nanti kita bacakan. Baik, teruskan. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن رزق بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة. Baik, hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau menceritakan Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan. Yang meninggalkan apa ni? Sebarang harta. Sama ada dinar, dirham, ni mata wang, kambing atau unta. Perawi yakni Zir bin Hubais yang meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tak pasti sama ada, ya, ada disebutkan hamba lelaki dan amah, yakni hamba perempuan. Jadi dua lagi ni perawi mengatakan dia tak pasti. Tapi sebenarnya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah,
daripada Sahih Bukhari, ya, iaitu daripada Amru Al-Harith, ya, yang ini ipar Nabi SAW, saudara lelaki Juwairiyah binti Al-Harith. Dia berkata, ya Rasulullah SAW, ya, apa yang disebut di sini, ma taraka Rasulullah SAW inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa ba'latahul bayda'a wasilahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Jadi ini hadis yang menjelaskan untuk tentang perkara ini dalam riwayat yang lain, yaitu daripada Sahih Bukhari disebut Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham maupun dinar. Ini muwafaqah dengan hadis yang sedang kita baca tadi ketika wafat. Dan tidak pula, ya, hamba lelaki, budak lelaki ataupun budak perempuan. Yang ini yang disebut tadi oleh perawi, ya, sama ada Aisyah radhiyallahu anha sebut tak hamba lelaki dan ammah, hamba perempuan. Ini disebut di dalam hadis ini, ya, yaitu yang diriwayatkan daripada siapa? Amru bin Al-Harith, yaitu saudara lelaki pada, ya, adik-beradik kepada siapa? Isteri Nabi SAW, iaitu Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ini disebut juga Nabi SAW tidak meninggalkan warisan hamba lelaki maupun hamba perempuan, serta tidak pula meninggalkan sesuatu kecuali iaitu baral putihnya, ya, yang sebagaimana hadis yang pertama, senjatanya dan tanah yang telah dijadikannya sebagai sedekah yang dituntut oleh Fatimah radhiyallahu anha yang dalam hadis tadi. Tapi telah dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tanah itu tidak diwarisi, dia menjadi sebagai sedekah. Baik, teruskan. Habis. Baik, selesai sudah 6 hadis yang dijelaskan di dalam bab, iaitu peninggalan ataupun apakah yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada ahli keluarganya. Kesimpulannya, tidak ada apa-apa yang diwariskan kecuali satu. Tapi satu ini pun bukan untuk khusus ahli keluarganya, tapi untuk seluruh umatnya. Tapi sebelum kita membuat penjelasan tambahan, ya, kita buat kesimpulan dulu terhadap bab yang bab yang keberapa ini? Bab yang ke-55, yaitu bab yang kedua terakhir sebelum masuk bab yang ke-56, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil atau faedah daripada bab ini, iaitu Nabi SAW ketika beliau SAW wafat tidak meninggalkan sebarang harta, ya, kecuali iaitu seekor baral putih, senjata-senjata dan beberapa pakaian yang dipakai oleh baginda SAW semasa hayatnya, ya. Dan juga dalam riwayat lain disebut, jadi antara barang peninggalan Nabi SAW, ini barang peninggalan Nabi SAW, iaitu, ya, yang kita bukan istilahkan harta pun, sebenarnya itu adalah keperluan asasi Nabi SAW, seperti mana juga orang lain, betul kan? Pakaian, ya, iaitu kelengkapan harian, sebagaimana sebelum ni kita sebut, ya, Nabi SAW di antara perkara yang ditinggalkan kemudian disimpan oleh para sahabat Nabi SAW, terutamanya seperti Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, apa yang Anas bin Malik radhiyallahu an dapat daripada Nabi SAW? Iaitu apa? Iaitu cawan. Betul kan? Kita telah melihat sebelum ini, iaitu bekas, ya, minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara contoh bekas itu adalah cawan yang dalam simpanan siapa? Simpanan Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, begitu juga, ya, tentang cincin Nabi SAW, ya, dari satu khalifah ke satu khalifah, akhirnya sampai kepada zaman Utsman radhiyallahu an, cincin itu hilang. Di mana hilang? Ingat lagi tak? Cincin Nabi SAW yang untuk cop surat, di mana hilang? Ya, ketika di Telaga Aris, betul kan? Jatuh ke dalam telaga tu, ya, kemudian mereka mencari-carinya tak dapat. Di Telaga Aris, ya, cincin Nabi SAW yang terbuat daripada perak. Ya. Dan di antara lain yang ada kaitan dengan pribadi Nabi SAW, iaitu peninggalan Nabi SAW seperti burdah, pakaian, ya, pakaian yang diselimutkan di bahagian bahu, bahagian atas tu, dan, ya, sebatang kayu. Tapi ini juga hilang, ya, ketika mana, ya, kerajaan Abbasiyah diserang oleh Tartar. Maknanya jauh juga warisan itu dapat dikekalkan, tapi kemudiannya, ya, terbakar pada zaman Tartar, ketika mana mereka menyerang Baghdad pada tahun 656 Hijrah. Ya. Jadi Bani Abbas mewarisi selimut itu dari generasi ke generasi, ya, pakaian atas itu, sehingga bila mereka memakainya, ya,
terserlah kewibawaan mereka itu. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah sandal Nabi SAW, capal Nabi SAW. Ya, jadi disebahkan kepada Nabi SAW juga hilang. Ya. Jadi ya sebab kenapa banyak peninggalan Nabi SAW seperti rambut, ya, seperti bekas makanan Nabi SAW, ya, jubah Nabi SAW dan sebagainya, ya, sebab kebanyakan daripadanya itu adalah dimiliki oleh pribadi-pribadi yang kemudian berpindah dari satu generasi ke satu generasi, kemudian akhirnya hilang. Sama ada hilang, ya, disebabkan oleh faktor-faktor tadi, atau mereka ketika meninggal dunia mereka mewasiatkan agar barang-barang tersebut dikebumikan bersama dengan mereka. Ya. Dan ada pun yang didakwa di zaman sekarang bahawa mereka memiliki peninggalan Nabi SAW, itu sulit untuk dibuktikan. Ya, sulit untuk dibuktikan. Ya. Ada pun yang ada dibuat pameran itu hanyalah replika sahaja. Ya. Walaupun yang mereka dakwa itu ya ini adalah asli, tapi tak dapat dibuktikan. Yang dapat dibuktikan apa? Yaitu satu saja warisan Nabi SAW, yaitu nanti akan dijelaskan. Ya. Kemudian yang keduanya adalah semua harta peninggalan Nabi SAW menjadi harta sedekah, ya, yaitu wakaf bagi umatnya. Ya. Tu. Jadi menjadi wakaf, menjadi milik umat Islam, seperti apa yang telah kita sebut tadi. Baik. Sekarang, ya, apakah dia yang diwariskan oleh Nabi SAW, yang sebenar-benar warisan Nabi SAW? Ya, apa dia? Yaitu yang benar-benar diwariskan oleh Nabi SAW itu adalah ilmu. Ya, sebagaimana dalam hadis disebut, ya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Atau dalam hadis lain disebut innal ulama'a warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma. Ya, faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Inilah dia warisan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, warisan yang hakiki, warisan yang bukan hanya bermanfaat, ya, terhadap ahli waris Nabi SAW, yaitu anak-anaknya Fatimah radhiyallahu anha dan isteri-istrinya radhiyallahu anhu, tetapi kepada seluruh umat, bukan hanya di zaman itu, ya, tapi sampai hari kiamat, yaitu ilmu, ya. Ilmu apakah itu? Ya, ilmu yang disebut dalam hadis yang lain. Nanti kita akan sebut hadis itu. Jadi maksud hadis yang kita baca tadi adalah dua hadis itu. Ya, dari dua bentuk lafaz. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Ya, barang siapa yang mengambilnya, ia telah mendapatkan bahagia yang sangat banyak. Ya, dalam hadis yang kedua, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para anbiya. Ya, dan para anbiya tidaklah mewariskan sesuatu, ya, sama ada dinarnya, ya, tidak juga dirhamnya, ya, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi barang siapa yang mengambilnya, mereka memperolehi keuntungan yang sangat banyak. Jadi inilah dia warisan yang hakiki yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Ya, inilah yang sepatutnya kita berusaha untuk merebutnya. Tapi sayang, ya, warisan ilmu inilah yang diabaikan oleh sebahagian besar umat Islam. Ya, jadi ilmu apakah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini? Disebut dalam hadis lain, ya, yaitu taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi SAW, ya, tidak aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Inilah waris Nabi SAW. Dua perkara itulah ilmu. Apa dia? Ya, kamu tidak akan sesat selamanya dengan warisan aku ini, yaitu berpegang teguh kepada keduanya. Ya, warisan ini wajib dipegang teguh, bersungguh-sungguh menjaganya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Yaitu ilmu daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah dia warisan Nabi SAW yang hakiki, ya, yang kita hendaklah bersungguh untuk meraihnya, sehingga, ya, sungguh indah penjelasan, ya, yang datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkaitan dengan warisan yang satu ini, di mana dalam sebuah hadis disebutkan, ya, asar daripada
ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu di mana beliau berkata, annahu ya, annahu marra bisuqil Madinah fawaqafa 'alaiha faqala ya ahla suq ma a'jazakum qalu wa ma zaka ya Aba Hurairah qala zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam, ya, bahawa ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu hari pernah ya melalui pasar kota Madinah. Ya, dia berada di pasar kota Madinah. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berdiri di situ. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berseru, berkata, ya, wahai orang-orang yang berada di pasar, wahai orang yang sibuk di pasar, alangkah lemahnya kamu ini. Ya, ma'ajazakum, lemahnya kamu ni semua ni. Ya. Lalu mereka bertanya, qalu wa ma zaka ya Aba Hurairah? Ya. Kenapa? Ya. Apa yang lemah tu? Maksudnya kamu semua lemah ni, apa yang lemah? Di pasar kau orang kuat, sibuk jual beli, niaga. Ya. Lalu ya kata Abu Hurairah radhiyallahu an, zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam. Ya, warisan Rasulullah ya sekarang ini sedang dibahagi-bahagikan. Sedangkan kamu semua masih di sini. Ya, dan kamu tidak pergi untuk mengambil bahagian kamu dari warisan tersebut. Kamu duk sibuk ya dengan urusan jual beli kamu di pasar, sehingga kamu lupa ada lagi pembahagian, iaitu warisan yang dipersiapkan untuk kamu. Kamu tak sibuk dengan benda tu, sibuk dengan urusan dunia. Ya. Wa antum hahuna la tazhabuna fatakhuzuna nasibakum minhu. Ya. Qalu wa aina huwa? Qala fil masjid. Tu dia. Ya. Mereka bertanya di mana? Di mana tu warisan tu sedang dibagi-bagi. Ya. Sebab warisan kan, siapa tak nak? Ada satu majlis nanti pembahagian harta warisan. Ya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu menjawab fil masjid. Di masjid saja sedang berlaku ya upacara pembahagian warisan. Lalu mereka bertanya, ya, mereka pun bersegera menuju ke masjid, jadi Masjid Nabawi. Dari pasar tadi, semua meninggalkan pasar pergi ke masjid, sebab di situ ada warisan, ya, untuk dapat bahagian masing-masing. Baik, ya, waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Jadi sambil menunggu mereka itu pergi, Abu Hurairah menunggu mereka, ya, berdiri di situ. Ya, menunggu mereka kembali lagi ke pasar setelah mendapat warisan itu. Setelah pergi ke majlis itu, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap berada di pasar untuk tunggu kepulangan mereka daripada mendapatkan pembahagian ya warisan. Faqala lahum ma lakum? Qalu ya Abu Hurairah faqad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Masya Allah. Ya, kemudian ya, ia berkata kepada mereka, apa yang kamu dapatkan? Kamu dapat apa tadi pergi ke masjid tu? Ya, warisan apa yang kamu dapat? Lalu mereka menjawab, ya Abu Hurairah faqad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam. Faqala lahum Abu Hurairah, nanti kejap itu. Wahai Abu Hurairah, sungguh kami sedang menuju masjid. Kami pergi dah masjid tadi. Ya, kami memasukinya. Tapi kami tak melihat sesuatu apa pun yang dibagi-bagi. Tak ada pun. Apa yang kamu kata tadi, ada pembahagian warisan. Tu. Ya. Lalu, ya, faqala lahum Abu Hurairah, ya, ama ra'aitum fil masjidi ahada? Qalu bala. Ra'aina qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatazakaruna al-halal wal haram. Faqala lahum, ya Abu Hurairah, waihakum, ya, fazaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ya. Tadi apa kata orang tu yang pergi pasar, berada di pasar, pergi ke masjid, ya, belum-belum pergi masjid nak dapatkan warisan. Warisan kan percuma. Ya, pada otak mereka itu adalah ya banyak ni harta nak dibagi. Ini peluang keemasan. Jom kita pergi. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, apakah yang kamu lihat? Ya.
apa yang kamu lihat seseorang dalam masjid? Apa yang kamu dapat dari masjid itu? Mereka menjawab, ya Rasul, ya Abu Hurairah, kami melihat sekelompok orang yang sedang solat. Pergi masjid, tak ada pun pembagian warisan. Yang ada kami tengok orang yang sedang solat dalam masjid. Ya, ada sekelompok mereka baca Quran. Ya, dan ada sekelompok mereka sedang menerangkan halal dan haram. Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, ya, celaka kamu. Celaka kamu. Ya tak. Apa dia? Apa maksudnya celaka? Waihakum. Ya. Itulah warisan Muhammad SAW. Ini satu kaedah pengajaran yang sangat indah. Betul kan? Maknanya nak membetulkan persepsi mereka, warisan itu bukan mesti dalam harta benda. Ya, banyak manusia tertipu dengannya. Warisan yang hakiki itu adalah ni 3 perkara tadi, iaitu amal ibadah, amal soleh. Mendirikan solat, tak disibukkan dengan perniagaan tu, tak dilalaikan oleh jual beli. Baca Quran. Ya, sebab pasar ni biasa manusia lalai. Dan iaitu tentang menerangkan halal dan haram di majlis ilmu. Ya. Jadi ini menjadi pengajaran pada kita bahawa jangan tersibukkan dengan dunia sehingga menganggap ya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, khususnya majlis ilmu itu sebagai perkara sampingan, tak ada langsung nilai. Sehingga mereka tak nampak yang itu adalah warisan yang paling utama. Ya, sehingga mereka kata tak ada apa pun. Ya, jadi bijaksananya Abu Hurairah radhiyallahu an nak mengingatkan ya teman-temannya di kalangan ahli perniagaan di pasar itu dan juga pembelinya, itulah dia warisan yang hakiki yang hendaklah kita berusaha untuk meraihnya. Jadi sebab itu Nabi SAW menjelaskan banyak tentang hal yang berkaitan warisan Nabi SAW yang satu ini, yaitu tentang ilmu. Sehingga Nabi SAW memberikan keutamaan yang sangat agung kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ya, sebab itu Nabi SAW beri kita motivasi. Dalam hadis yang lain, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Ya, qala khilaquz zikr. Ya. Apabila kamu berjalan melalui taman-taman syurga, maka perbanyakkanlah berzikir. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan taman-taman syurga itu? Ya, beliau menjawab, iaitu khalaqah zikir, iaitu majlis ilmu. Itu dia. Ya, nak tahu majlis, ya, iaitu nak tahu taman-taman syurga di dunia ni, itulah dia majlis ilmu. Ya, bernilai tak? Sangat bernilai. Ya, nak dibandingkan dengan majlis jual beli di pasar borong tadi, jauh berganda. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, kalau kita melalui saja singgah. Ya, singgah untuk apa? Untuk duduk dan mengambil faedah. Ya, majlis ilmu yang bagaimana? Majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan qala Allah wa qala Rasul. Ya, sebab itulah ya hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan ilmu banyak sekali tak terhitung. Sehingga para ulama mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang warisan yang satu ini daripada Nabi SAW. Ya, sehingga ya Quran sebut tentang mengangkat darjat orang yang berilmu di kalangan kamu beberapa darajat. Ya, sehingga Nabi SAW perintahkan kita talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ya, sehingga Nabi SAW memberikan ya kemuliaan bagi orang-orang yang datang menuntut ilmu. Ya, Nabi SAW beri kemuliaan. Ya, sehingga Nabi SAW pernah berucap. Ya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an juga. Apa kata Nabi SAW? Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aftuhum. Akan datang pada kamu satu kaum yang mereka menuntut ilmu. Apabila kamu melihat mereka, katakanlah kepada mereka marhaban. Ya, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aftuhum. Selamat datang para pewaris wasiat Nabi SAW, para pendukung, para pemikul, para penjaga, ya wasiat Rasulullah SAW, dan ajarkanlah mereka. Hanya dia sunnah bagi orang yang mengajar, bila datang orang belajar kepadanya, ucapkan seperti ucapan Nabi SAW ini, marhaban. Ya, maknanya selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ya, sebab penuntut ilmu itu mereka bukan hanya yang mendapat keredaan ya daripada ya guru-guru mereka, ya, tapi juga mendapat keredaan daripada ya para malaikat, bahkan ikan-ikan di lautan juga yang mendoakan bagi mereka. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan yang semakna dengan ini, yaitu marhaban bi talibil ilm, inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikatu bi ajdihatiha summa yarkubu ba'duhum ba'da hatta yablughu as-samaa'a
ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Selamat datang para penuntut ilmu. Sesungguhnya para penuntut ilmu diselimuti oleh para malaikat dengan sayapnya. Kemudian mereka satu sama lain saling bertindih hingga sampai ke langit dunia kerana cintanya ya pada yang dituntut. Mulia tak orang-orang yang menuntut ilmu? Sangat mulia. Ya, jadi gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita meluangkan waktu untuk meraih warisan Nabi SAW yang sangat agung ini, ya, iaitu al-ilmu, ya, minas sunnah, minal Quran was sunnah. Dan ilmu ini jugalah salah satunya yang akan dapat menyelamatkan kita nanti di negeri akhirat, ya, ilmun yantafa'u bi. Jadi bacalah kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya. Ya, sehingga Nabi SAW menyebutkan perumpamaan ilmu ini dengan dunia dalam satu hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Ya, dunia ini terlaknat. Terlaknat ni apa dia? Terjauhi. Ya, terlaknat apa yang ada padanya. Dunia ni dilaknat. Ya, kenapa? Kerana dunia itu melalaikan manusia. Kerana dunia itu sementara. Kerana dunia itu menipu sifatnya. Kerana dunia itu tempat senda gurau, tempat melepaskan hawa nafsu, tempat berseronok-seronok, tempat yang melalaikan. Ya. Kecuali apa? Dunia ni, yang di atas dunia ni waktu kita hidup, kecuali berzikir. Iaitu orang yang berzikir kepada Allah. Ya. Dan yang seumpamanya, iaitu amal ibadah. Serta seseorang yang berilmu. Atau menuntut ilmu. Kamu tidak menjadi orang yang mengajar, tapi kamu menuntut ilmu. Maka 4 perkara ini sajalah yang tidak terlaknat. Maka hendaklah berusaha kita berebutnya. Dan keempat-empat ini adalah satu-satunya warisan Nabi SAW yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Iaitu berzikir, yang beribadah, ingat kepada Allah. Ya, dan yang seumpamanya apa saja ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disunatkan untuk kita melakukannya. Dan ya, orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Inilah tugas kita. Ya, jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk kita meraih keseluruhan 4 perkara tadi. Maka itulah dia warisan yang hakiki yang kita dituntut untuk meraihnya sebanyak mungkin. Jadi ya, kumpulkan, ya, raihlah sebanyak mungkin, iaitu warisan Nabi SAW yang satu ini, iaitu al-ilmu. Ya, sebab itu Nabi SAW menyebutkan betapa orang yang keluar menuntut ilmu, dia sebenarnya sedang berjalan menuju ke mana? Menuju ke syurga. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut juga dalam hadis yang lain, ya, di atas muka bumi ni ada 2 perkara saja yang boleh kita dengki, yang boleh kita hasad. Ya. Apa yang boleh kita hasad? Iaitu la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, ya, sesama manusia ni, kecuali 2 je. Iaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah lalu dia menghabiskannya pada jalan yang benar. Orang kaya yang dermawan, guna untuk kepentingan Islam, ya, guna untuk membantu, ya, bagi kemaslahatan umat Islam. Ya, Masya Allah, Allah kurniakan dia rezeki yang tak terhingga, maka dia gunakan untuk jalan yang akan memberi manfaat untuknya di negeri akhirat, iaitu mengangkat kesulitan seseorang, memasukkan kegembiraan, melunasi hutang, dan mengusir rasa lapar. Itu semuanya datang daripada mana? Ya, salah satu jalannya manusia harta. Ya, ini khabar gembira, good news untuk orang-orang kaya yang dermawan. Dan yang kedua siapa? Iaitu seseorang yang diberi oleh Allah ilmu, lalu dia menghabiskan waktunya pada ilmu tersebut dan mengamalkannya. Jadi tidak sia-sia, ya, kita mengumpulkan ilmu, sama ada menerusi, ya, kita penuhi rumah kita dengan kitab-kitab, ya, itu adalah salah satu bukti kita telah memenuhi perintah Nabi SAW. Apatah lagi kitab-kitab itu kita baca, kemudian kita kongsikan dengan orang lain. Sebab itu sempurnanya seorang itu dalam berilmu, iaitu dia belajar dan dia mengajar sesuai dengan kemampuan yang dia ada. Maka rugilah orang yang ada ilmu tapi tak disampaikan. Serugi-rugi manusia dia berilmu tetapi dia tidak menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Kerana apa? Dia telah menyanggahi perintah Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Dia telah menyanggahi ayat Quran. Wa man ahsanu mimman qawla mimman da'a ila Allah wa amila
wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi perintah untuk menyampaikan ilmu datang dari Quran, datang daripada hadis Nabi SAW. Maka hendaklah kita berusaha, ya, memiliki niat, cita-cita untuk berkongsi ilmu kita. Walaupun sedikit Nabi SAW perintahkan sampaikan. Bukan syarat untuk menyampaikan ilmu tunggu menjadi alim, pakar, menguasai. Tak. Ya, betapa banyak orang yang menguasai ilmu tapi tidak memberi manfaat pada dia. Langsung tidak ada manfaat. Kenapa? Dia tidak mengajak manusia kepada ilmu yang dipelajarinya. Ini sungguh satu kerugian. Padahal Nabi SAW, inilah dia warisan Nabi SAW. Ya, warisan yang bukan untuk digunakan untuk diri kita, tapi hendaklah di-share, dikongsikan. Sebab kewajipan itulah dia menyebarkan. Ya, menyebarkan apa? Ilmu ke seantero dunia. Di mana pun kita ada, berkah kita yang paling utama, manfaat yang paling utama adalah yaitu, ya, mengajak manusia kepada Allah, ya, dengan ilmu. Baik, inilah dia di antara beberapa pelajaran penting, faedah-faedah tambahan yang berkaitan dengan bab yang ke-55, harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga harta peninggalan Nabi SAW yang satu ini yang kekal sampai saat sekarang, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dapat kita luangkan waktu kita untuk mengambil faedah padanya. Membaca Al-Quran, ya, tadabbur Al-Quran, mengajar orang, ya, tentang Al-Quran. Sekurang-kurangnya mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Sebab Nabi SAW menyebutkan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kemudian mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kerana hadis-hadis Nabi SAW itu banyak sekali yang masyarakat tidak mengetahuinya. Sebab itu, wahai para pengajar, hendaklah kamu memulakan mendidik masyarakat setelah Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Bukalah kitab-kitab hadis dan ajarilah di masjid, di surau, di mana kamu diberikan peluang, kesempatan untuk menyampaikan, ya, ajaran ataupun ceramah atau kuliah. Kenalkan umat agar mereka cinta pada Nabi SAW dengan mendengar kalam Nabi SAW. Nabi SAW sudah tidak ada bersama kita, tapi kalamnya kekal sampai sekarang. Maka sampaikan, buka kitab-kitab hadis. Ya, itulah yang patut utama diajarkan, disampaikan, daripada kita membuka kitab-kitab yang tidak memiliki, ya, ucapan-ucapan Nabi SAW. Buka kitab Riyadhus Shalihin, buka kitab Bulughul Maram dalam bab fiqh, ya, buka kitab, ya, seperti kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, buka kitab-kitab yang memuatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Ataupun jika kitab itu hanya matan, maka kita sandarkan dia dengan mendatangkan pelbagai hadis bagi apa yang kita sampaikan. Maka itu telah melepaskan kita daripada, ya, tanggungjawab, iaitu telah menunaikan hak Nabi SAW dengan menghidupkan warisannya yang satu itu, iaitu tentang penyebaran ilmu. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dalam bab yang ke-55, iaitu babu maja'a fi mirathi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah panjang umur, ya, malam ini kita akan sambung pada bab yang ke-56, iaitu bab yang menjelaskan tentang salah satu yang nikmat yang Allah kurniakan di antara hamba-hamba pilihannya, iaitu dapat melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Babu maja'a fi ru'yati Rasulullah SAW fil manam, iaitu melihat Nabi SAW dalam mimpi, ya, dalam tidur, bukan dalam jaga. Jadi tajuk ni sudah untuk membantah orang-orang yang mengaku-ngaku dapat bertemu Nabi SAW secara yaqazah, ya, face to face di alam nyata, reality ni, ya, berbentuk wajah fizikal, bentuk fizikal, ya, dan sungguh itu satu kedustaan. Jadi Imam, ya, Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah meletakkan dalam mimpi, ya. Kalaulah yaqazah itu berlaku, tentu diletakkan fil manam wal yaqazah. Ini, ya, bantahan yang sangat jelas oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah terhadap pengaku-pengaku itu, yang mereka banyak di zaman sekarang. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan kesilapan semoga Allah Taala mengampuni kita dan memperbaiki segala urusan kita. Semoga Allah Taala menghimpunkan kita bersama dengan pengarang kitab ini
Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih ya Rasul yang sangat kita sayang, yang kita bersungguh-sungguh untuk mencontohi dan meneladani Nabi SAW. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang dipaparkan di dalam bab ya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali semuanya nanti di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.